يا Johor Bahru 106.6.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Radio IKIM pada waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur, Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda dan terima kasih terus setia mendengarkan Radio IKIM di petang ini. Walau di mana saja anda berada yang tengah memandu, yang berada dekat pejabat maupun di rumah, work from home, kita boleh sama-sama juga tadahkan hati minda kita ni untuk tambahkan lagi ilmu kita pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan ilmu petang ini yang kita nak dengarkan insya-Allah bersama rancangan Islam Agamaku. Betul, dan untuk itu masih lagi kita nak dengarkan lagi edisi tahun 2021 ni. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Alhamdulillah dapat lagi kita berhubung dengan beliau. Ini dia tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, tamam ala khair insyaAllah. Alhamdulillah, kullu aam wa anta bikhair Doktor. Taib. Allah. Okey Doktor, 2021 ni Doktor. Ya. Bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana perancangan-perancangannya, dah siap ke Doktor? BDR masih? Masih lagi BDR sehingga habis PKPB. Amin, insyaAllah. Dan kelas-kelas pengajian pun masih berlangsung seperti biasa Doktor dekat universiti? Ya, masih lagi ya. Cuma masalah capaian internet itulah ya. Jadi masalah pelajar-pelajar. Lebih-lebih lagi banjir hujan ni. Tak apa. Orang kata itulah cabaran sebagai pendidik ni Doktor. Tapi tetap salurkannya, insyaAllah. Ilmunya insyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton di situ dan juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404. Betul. Dan untuk rancangan kita petang ini, kita dah pun ada tajuknya untuk kita nak bincangkan. Saya kira ini memang tajuk asas seperti apa sebelum kita mulakan rancangan ini. Sebentar tadi kita dah memaklumkan kita nak bincang dengan tajuk Islam, Aqidah, Syariah dan Akhlak. Ini asas ni Doktor. Kita perlu tahu dan macam mana pula kita bila adanya perkara-perkara ini, kita boleh sama-sama sebarkannya kepada orang lain juga supaya contoh teladan itu masya-Allah akan mempamerkan kebaikan Islam. Masya-Allah. Dan untuk mukadimah ini silakan Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, seterusnya muslimin muslimat, sidang, pendengar, penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rancangan kita Islam Agamaku, saya nak mukaddimahkan bagi tahun 2021 ni sebagai kerangka asas perbincangan kita, iaitu kita nak bicarakan kerangka asas bahawa Islam ini terdiri daripada 3 asas, 3 perkara pokok, iaitu yang pertamanya akidah, yang keduanya syariah, perkara yang kedua, dan perkara yang ketiganya adalah akhlak. Jadi biasa disebutlah al-Islam aqidatan wa syari'atan wa akhlaqa. Islam dari sudut akidah, Islam dari sudut syariat, dan Islam dari sudut akidah. Jadi 3 perkara ni perkara yang asas, perkara yang asas kepada Islam. Dia saling melengkapi di antara satu dengan yang lain, Perkara yang paling penting sekali ialah akidah. Itu nombor 1, akidah. Dan diikuti oleh perkara yang kedua, syariah.
dan diikuti oleh perkara yang ketiga, iaitulah akhlak. Ya, adalah akhlak. Tapi sebahagian orang kadang-kadang dia tak tengok soal akidah. Kadang-kadang dia tak tengok soal syariat, dia tengok soal akhlak tu dulu. Lebih-lebih lagi di kalangan non-Muslim, ya, non-Muslim, ya, orang yang belum menerima akidah Islam, belum menerima tauhid Islam, dia tengok dari sudut akhlak. Kalau seseorang Muslim itu berakhlak mulia, maka ia memberikan gambaran positif terhadap agama Islam. Kalau seorang Islam itu berbudi bahasa, kalau seorang Islam itu suka membantu, kalau seorang Islam itu mudah berkira, tasamuh, toleransi, kalau seorang Muslim itu tidak mungkir janji, ini semua ni nilai-nilai akhlak ini, maka orang bukan Islam, non-Muslim akan lihat bahawa Islam itu agama yang baik, agama yang positif. Ya, itu sebagai langkah awal lah. Langkah awal. Jadi sebab itu asas penting juga akidah ini, ya, asas yang penting. Tapi susunan dia adalah soal akidah itu, kemudian syariat, kemudian diikuti oleh akhlak. Ya, jadi sebab itu bila kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan soal akhlak ini. Kalau kita mengaji dalam tafsir, dalam ulumut tafsir, dia ada dua kategori surah yang namanya surah Makkiyah dan satu lagi surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah ataupun ayat yang mana diwahyukan qabla hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran ataupun satu surah yang lengkap yang diwahyukan sebelum daripada hijrah Nabi SAW, itu disebut sebagai Makkiyah. Makkiyah makna nisbah kepada Mekah, Makkiyah. Ya, maknanya sebelum hijrah lah. Makna 13 tahun lah. 13 tahun tu Nabi berdakwah, sebelum hijrah 13 tahun. Kadang-kadang turun di Mekah, kadang-kadang di luar Mekah, tapi namanya Makkiyah kerana sebelum hijrah. Kalau selepas hijrah itu, ya, selepas hijrah, ayat-ayat atau surah yang diturunkan dinamakan sebagai Madaniyah. Maka ada ayat Madaniyah, ada surah-surah Madaniyah. Makna kalau kita baca ini surah Madaniyah. Makna kita faham surah ini diwahyukan selepas daripada hijrah. Kalau kata ayat ni Makkiyah, surah ini surah Makkiyah, ia bermaksud ayat ini diwahyukan sebelum hijrah atau surah ini diwahyukan sebelum hijrah. Baik, persoalan dia, soal akidah ini bila kita baca dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat Makkiyah, ya, ayat-ayat Makkiyah atau surah-surah Makkiyah ini selama 13 tahun ini berbicara soal akidah. Ya. Jadi nak membentuk Islam itu akidah itu salah satu komponennya Islam, ya. Salah satu komponen dalam Islam itu ialah akidah. Ya. Itu 13 tahun. Bermakna syariat belum lagi, ya. Dia soal akidah dulu. Soal akidah soal mana? Soal tauhidkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illahu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar, Tuhan yang layak disembah, illahu, melainkan dia, yakni melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahawa Tuhan kamu, dia yakni Tuhan kamu itu siapa? Allahu ahad, Tuhan kamu itu adalah Allah yang Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung harap, sampai habis surah Qul huwallahu ahad atau surah Ikhlas. Ini komponen yang pertama dalam Islam itu, ya. Bila kita kata Islam agama kita ini, komponen yang pertama kita nak melihat soal akidah itu sendiri. Jadi akidah Islam ini dia ada dasar, dia ada furu', dia ada cabang-cabang dia. Ya. Akidah Islam ni dia ada furu', dia ada cabang dia. Tapi sebelum saya nak masuk furu' tu, saya nak habiskan dulu supaya kita dapat gambaran tentang tiga perkara ni. Jadi yang pertamanya ialah akidah, yang keduanya ialah syariat. Yang keduanya ialah syariat, ya. Syariat ni banyak di Madinah lah. Surah Madinah ni, ayat Madinah, soal-soal syariat, soal hukum, soal solat, soal puasa, ya, soal zakat, ya.
Di Mekah tak ada lagi. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di Mekah tu, kalau kita kata relax lah sebenarnya kan, tak payah buat apa, beriman saja. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. Kerana cabaran nak beriman tu pun cabaran yang berat sebenarnya. Nak berpindah daripada tak kenal Tuhan, tak kenal Allah Ta'ala tu nak berubah. Itu satu. Kemudian cabaran seksaan. Pembesar Arab Quraisy tu ketika tu akan tangkap mereka, seksa mereka dan sebagainya. Tak senang juga sebenarnya. Susah. Sebab itu pahala sahabat-sahabat Nabi itu sebelum hijrah, pahala mereka berjuang itu sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keduanya adalah syariah. Bagaimana kita nak melakukan amal ibadat, nak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syariat. Dan yang ketiganya, komponen yang ketiga adalah soal akhlak. Soal akhlak kita, soal adab kita, soal perilaku kita. Bagaimana kita nak berakhlak dengan manusia, bagaimana kita nak berakhlak sesama umat, bagaimana kita nak berakhlak dengan orang yang lebih tua dan sebagainya, bagaimana nak berakhlak dengan binatang, bagaimana nak berakhlak dengan alam sekitar. Itu semua soal akhlak belaka tu, soal akhlak. Jadi dalam Quran disebut tentang waqulu lin-nasi husna. Katakanlah husna, perkara yang elok kepada manusia. Tak maknanya tak boleh memaki manusia, tak boleh kutuk manusia, tak boleh mengumpat seseorang manusia itu kerana perintah Allah waqulu lin-nasi husna, katakanlah baik kepada manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asas ni, komponen Islam ini kalau kita nak faham, gambaran agama Islam ini ialah 3 komponen ini, iaitulah akidah. Yang pertama akidah, yang keduanya syariah, yang ketiganya adalah akhlak. Wallahu a'lam. Masya-Allah, pasti ada perkaitannya di antara ketiga-tiga perkara ini, dan kita pun akan nak tahu lagi bagaimana kita boleh terangkan juga kepada sahabat-sahabat kita mungkin yang sedang nak proses untuk melafazkan syahadahnya. Insya-Allah kita boleh sama-sama dengarkan nanti, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Sama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Syukur, alhamdulillah Muna. Kita nak teruskan lagi kuliah kita pada petang ini bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita sambung lagi doktor untuk bincangkan dengan tajuk Islam, akidah, syariah dan akhlak. Tiga-tiga ni sangat penting ni, dan bagaimana kita boleh sama-sama mempamerkan kepada orang lain juga bahawa Islam inilah agama yang suci murni, yang memberikan juga kebaikan untuk orang lain juga, insya-Allah. Silakan doktor untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah sebutkan tadi bahawa asas Islam ini ada 3, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Cuma dalam akidah ini dia agama kita ini memberi penekanan kepada perkara dasar dalam akidah. Perkara dasar dalam akidah. Jadi keyword dia, kata kunci dia ialah perkara dasar, akidah dasar ataupun dasar akidah. Apa-apalah perkara dasar dalam akidah, akidah dasar dan sebagainya. Dia fundamental akidah kita ni apa? Dalam akidah itu. Maka dalam akidah Islam, perkara usulnya, perkara dasarnya, perkara fundamentalnya dalam akidah ialah beriman kepada Allah, beriman bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan beriman kepada hari akhirat. Ini antara usul, antara dasarnya. Beriman kepada Allah, maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu dasar. Beriman Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, dan beriman kepada hari akhirat.
Yang lain tu akan ikutlah. Beriman kepada Rasul akan ikutlah. Bila beriman kepada Allah, Muhammad Rasulullah, insya-Allah lah. Beriman kepada kitab pun akan follow, akan ikut juga. Apabila kita beriman tiada Tuhan melainkan Allah, maka automatik kita akan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar dia ni yang kita nak jaga betul-betul, dasar aku beriman tiada Tuhan melainkan Allah. Aku beriman bahawa Muhammad itu Rasulullah. Aku beriman bahawa hari akhirat itu adalah benar. Ini antara perkara dasar dalam akidah. Jadi dia tak susah mana. Akidah kita ni tak susah. Senang. Ya. Jadi kalau seorang muallaf pun dia kena senang. Ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. I bear witness that there is no God except Allah, and I bear witness that Muhammad is the messenger of God. Ya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya. Jadi ini antara dasar. Sebab itu bila kita baca dalam Al-Quranul Karim, kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu. Sebut tu soal beriman. Ya, sebut soal beriman. Alladzina yu'minu. Sebut tentang beriman. Bila kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya. Ini surah yang kita nak baca dalam sembahyang, kita ulang sehari 17 kali tu. Ya, mentauhidkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya kita dasar akidah kita la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lain daripada itu, ya, lain daripada itu, kadang-kadang kita pening kepala dalam soal akidah kita ni, dia bukan soal dasar, bukan soal usul akidah, tetapi dia termasuk dalam ranting-ranting akidah, cabang-cabang akidah, ataupun furu'ul aqidati, cabang-cabang dalam akidah. Cabang-cabang ni yang banyak perbezaan pandangan di kalangan agamawan, di kalangan sarjana Islam. Ya, misalnya apa? Misalnya khalqul abdi li af'alihi al-ikhtiyariyati. Ini bincang panjang ni ya. Maksudnya apa? Makhluk mencipta bagi perbuatan yang ikhtiar. Ini di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Tak payah pening kepala. Tak payah pening kepala. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Ya, sebab dia teori semata-mata. Iaitu kita ni buat sendiri. Saya nak angkat tangan ni, saya buat ke Allah Taala buat? Tak apalah siapa buat pun kan. Ya, yang penting kita la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang isu siapa yang mengangkat tangan ni, yang buat perbuatan ni, kita yang buat perbuatan angkat tangan ni ke Allah Taala? Kadang-kadang isu yang furu' ni, cabang ni, dia mendominasi soal akidah sehingga akidah Islam tu tak nampak cantik, nampak hodoh akidah Islam tu. Ya, itu kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi sebab itu Islam komponennya akidah, dan dalam akidah ini kita kena bagi perhatian sungguh-sungguh kepada dasar akidah. Yang cabang tu, siapa buat perbuatan sekarang ni, ya, saya bercakap ni, saya buat sendiri ke? Saya fikir dengan akal saya nak bercakap apa? Ataupun Allah Ta'ala yang buat? Bincang panjang di kalangan para ulama. Ya? Jadi saya nak sebutkan bahawa itu bukan dasar akidah, bukan fundamental akidah. Ya? Bahkan kalau tanya kebanyakan orang pun, dia pun tak tahu siapa buat. Ya? Dia pun tak pernah mengaji benda ni. Jadi itu maknanya benda dalil bahawa benda tu bukan daruri, bukan mudah diketahui. Itu hanya diketahui oleh sarjana-sarjana agamawan yang mengkaji bidang yang sebegitu. Tapi sebenarnya dia tak menambahkan iman kita pun, dan tak mengurangkan iman kita. Ya, kalau kita pilih Allah Ta'ala yang buat, bukan makhluk, tak menambahkan iman kita pun, tak mengurangkan iman kita. Kalau kita ambil pandangan yang lain pun, tidaklah menambahkan iman kita. Ya, tapi kita nak jaga usul akidah kita itu. Ya, begitulah. Syurga neraka dah ada ke belum? Syurga neraka dah ada ke belum? Ini semua furu'ul akidah. Yang dasar akidahnya, kita beriman kepada hari akhirat, dan kita beriman syurga neraka itu benar. Ada ke tak ada lagi? Wallahu alam. Itu khilaf, perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ini usul akidah.
Baik, begitu juga dalam syariat. Dalam syariat ni dia ada usul, dia ada furu'. Dia ada usul syariah, perkara dasar dalam syariah, dan dia ada furu'. Perkara usul dalam syariat ni misalnya apa? Misalnya kita kata wajib solat sehari 5 kali. Usul dasar syariat kita. Sehari semayang 5 kali. Kita kata wajib puasa bulan Ramadan. Itu dasar syariat kita. Kita kata wajib bayar zakat, tunaikan zakat. Itu usul syariat kita. Maknanya mudah agama kita. Bila kita masuk Islam tu kita jelas. Bila jadi orang Islam, kalau dah faham dasar akidah, dasar syariatnya semayang, fardu, wajib. Bila sampai bulan Ramadan, puasa. Kalau ada duit lebih, cukup nisab, cukup haul, bayar zakat. Dan kalau ada kemampuan, duit, sampai seru haji, dapat naik nama kota tu, pergi tunaikan haji, sihat tubuh badan, pergi tunaikan haji. Dia basic. Benda syariat ni, usul syariat ni dia basic. Ya, kita duduk mengaji sehari 2 hari pun kita faham dah. Ini usul syariat. Sebab itu bila kita lihat para sahabat Nabi, mereka tak mengaji lama dengan Nabi SAW. Dia datang masuk Islam, Rasulullah ajar sekejap je. Lepas tu balik. Ada sahabat datang masuk Islam, balik. Tak jumpa dah Rasulullah. Tahun depan pula datang. Dia mengaji sekejap je dengan Rasulullah. Ada seorang sahabat, dia datang mengaji masuk Islam. Dia masuk Islam, dia balik. Tahun depan pula baru dia datang, dia bawa arak. Nak hadiah kepada Rasulullah SAW. Ayat arak dah haram turunkan dah. Dia tak tahu ayat tu. Kan? Dia tak tahu ayat tu. Ini di Madinah lah. Maknanya dia semayang lah. Masuk Islam, Rasulullah ajar semayang. Balik. Semayang lah. Tapi dia tak tahu kata arak tu diharamkan. Tahun kemudian datang, bawa arak nak bagi kepada Rasulullah. Barulah Rasulullah bagi tahu ayat ni. Barulah sahabat ni tahu kata arak tu haram. Dia tuang habis arak-arak yang dibawa untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Maknanya dia mengaji sekejap je. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW tekankan usul syariah. Perkara dasar dalam syariah. Tapi kadang-kadang kita duk berbalas soal furu' ni lah. Soal nak sapu rambut ni ketika mana ambil wuduk, nak sapu semua sekali ke? Ataupun nak sapu calik sekini ke? Wuduk ni batal, nawaqidul wuduk ni batal sentuh. Batal ke tak batal? Kalau sentuh kuku batal ke tak batal? Suami sentuh rambut isteri batal ke tak batal? Kan? Sentuh dengan syahwat batal. Bincang panjang benda tu. Itu furu' syariah. Tak apalah, ya. Yang penting wuduk, yang penting solat. Jadi ini antara dasar yang perlu kita faham. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu asas yang perlu kita tahu dan kita perlu juga sampaikan apa yang kita faham, apa yang kita tahu itu kepada orang lain juga, terutamanya sahabat-sahabat kita yang baru yang nak mengenal Islam itu, insya-Allah. Okey. Mungkin kejap lagi kita boleh tanya dengan doktor bagaimana isu-isu ini, perkara ini, akidah, syariah, akhlak ini kita boleh nak memperkenalkan kepada orang bukan Islam yang sama-sama nak mengenali Islam. Insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami. Kita akan berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Untuk soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Dalam hidup ni, semuanya ada pasangan. Kiri dengan kanan, kopi dengan susu, bulan dengan bintang. Tapi, pasangan yang paling awesome ialah Plan Smart Red One Postpaid dengan telefon pintar 4G percuma. Yes! Anda akan dapat telefon pintar 4G percuma serta data sehingga 70GB dengan melanggan Plan Smart Red One Postpaid hanya dari RM38 sebulan. Tunggu apa lagi? Layari redone.com.my. Red One, back to basics. Inspirasi, Inforia, Islami. Semuanya di IKIM.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, masih lagi bersama rancangan Islam Agamaku, dan kita berada lagi di talian Skype waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, Doktor. Dan kita bincang dengan tajuk hari ini, Islam, Aqidah, Syariah, Akhlak. Kalau kita ni yang dah memang lahir Islam, memang selalu mendengarkannya dalam kelas-kelas pengajian Islam dekat sekolah, dekat universiti, sentiasa kita diingatkan dengan perkara tersebut. Dan bila dikatakan 3 perkara ni penting, ada juga sahabat kita bertanya ni, Doktor, kita nak ke Negeri Sembilan. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, antara 3 ni mana lagi penting ni, Doktor? Silakan, Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan tentang mana lebih penting antara akidah, syariat dan akhlak, jadi jawapan dia, perkara yang paling penting ialah akidah, itu nombor 1. Tidak ada kompromi dalam soal akidah, sebab itu kita dah sebutkan tadi, 13 tahun di Mekah Nabi Muhammad SAW mengajak kepada soal akidah, usulul akidah. Kita tambah sikit, akidah tu usulul akidah, dasar-dasar akidah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, beriman kepada hari akhirat, sebagai contoh perkara dasar dalam akidah. Kemudian barulah diikuti dengan syariat, diikuti dengan syariat, usulul syariah, dasar-dasar syariat ataupun perkara dasar dalam syariat. Solat 5 kali sehari, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat. Itu tak apalah, kadang-kadang ada orang tak ada duit, tak cukup duit, jadi yang paling pentingnya ialah sembahyang 5 kali sehari. Lepas tu dah sampai bulan Ramadan tu barulah nak puasa dan sebagainya. Haji lambat lagi. Jadi kemudian pada masa yang sama kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini dia datang secara fitrah. Majoritinya datang secara fitrah, Majoriti akhlak baik ini datang secara fitrah. Misalnya membantu orang. Kalau kita tak Islam pun kita tahu bahawa membantu orang tu adalah akhlak mulia. Jangan berbohong sebagai contoh, cakap benar. Kalau kita tak Islam pun kita tahu bahawa bercakap benar itu adalah akhlak baik. Kita tahu bercakap bohong itu akhlak yang tidak baik. Jadi susunan dia ialah dasar akidah tu dulu, perkara dasar dalam akidah. Yang keduanya perkara dasar dalam syariat, dan kemudian kita hiasi ataupun serentak kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kita nak persembahkan kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim dan juga kepada mu'allaf, kita persembahkan ikut mana lebih penting. Kita perkenalkan Islam dari sudut perkara dasar akidah, kemudian bila dia terima Islam sebagai agama, maka kita perkenalkan perkara dasar dalam syariat, solat 5 kali sehari itu perkenalkan dulu, kemudian kita cambahkan, kita suburkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita tidak bolokkan, kita tak serabutkan pemikiran manusia tu dengan perkara yang cabang-cabang, perkara yang ranting yang tak penting. Kita tumpu kepada dasar akidah atau perkara dasar dalam akidah, dan kita tumpu kepada perkara dasar dalam syariat. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia. Bagaimana kita nak susun perkara tersebut, yang mana yang lebih utama. Sebenarnya tiga-tiga tu penting kan, Doktor? Tapi kita ni kena ikut prioriti yang utama, iaitu
dari sudut iman kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, semua itu dituntut dalam agama Islam kita. Dan doktor, di antara 3 perkara ini ada juga yang bertanya doktor, apabila kita nak memperkenalkan kepada orang bukan Islam, bagaimana cara terbaik doktor untuk kita nak berikan mereka faham di awal ni, ringan-ringankan, oh macam ni yang dikatakan akidah, oh macam ni syariahnya, oh macam ni akhlaknya. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak fahamkan ni, kita kena buat perbandingan lah. Kita kena buat perbandingan. Hari ni bukan soal agama itu. Hari ni bukan soal agama, tapi hari ni pertembungannya ialah orang tak percaya langsung kepada agama. Orang tak percaya langsung kepada agama. Bukan kata agama Islam je. Dia tak percaya kepada agama Kristian, dia tak percaya kepada agama Buddha dan sebagainya. Jadi dalam rukun negara kita, yang pertama dia sebut kepercayaan kepada Tuhan. Simbolik dia ialah rukun negara ni nak menyatukan bangsa Malaysia, rakyat Malaysia ini. Maka perkara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Paling kurang kamu kena ada agama. Apa agama sekalipun tak kisahlah. Itu roh semangat daripada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi hari ini manusia dia bukan lagi dah. Dia punya pertembungan, dia tak percaya kepada agama dan dia mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang dia percaya kepada Tuhan tapi dia tak percaya kepada agama. Agama ni manusia yang susun dan sebagainya. Tapi ada orang dia tak percaya langsung kepada Tuhan. Maknanya dia tengok alam ni jadi sendiri. Dia tengok pokok tu pokok jadi sendiri, tidak ada pencipta dan sebagainya. Jadi kita nak kena fahamkan dari satu sudut, iaitu adanya Tuhan, pencipta alam ini. Adanya Tuhan yang mentadbir alam ini. Ini kita nak lawan dengan orang yang etis, yang tidak percaya langsung kepada agama, yang tak percaya langsung kepada Tuhan. Bila dah sampai kepada peringkat percaya, ya betul, adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Maka ketika itu kita nak perkenalkan Tuhan yang mana satu. Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi setengah orang dia kata kalau etis ni mudah, dia kata. Sebab etis ni dia dah separuh dah. Dia dah separuh dah. Bila dia kata la ilaha, tiada Tuhan. Orang etis dia memang percaya tiada Tuhan. Dia dah separuh dah. Ya, dia dah separuh dah. Cuma nak tambah lagi separuh, illallah, melainkan Allah. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena guna akal. Sebab itu Al-Quran banyak mengajak kepada masyarakat manusia ini supaya gunakan akal. Dalam bab akidah gunakan akal. Bukan gunakan Quran, gunakan akal. Sebab manusia dia tak percaya kepada Al-Quran. Non-Muslim dia tak beriman Al-Quran ini kitab Allah. Orang Islam pun bukan semua boleh baca Quran. Yang baca Quran pun bukan semua faham. Tetapi kalau kita ajak gunakan akal, dia lebih mudah untuk terima. Dia mudah untuk terima. Sebab itu para ulama kita bahkan dalam Al-Quran sendiri ulang la'allakum ta'qilun. Moga-moga kamu berakal, fikirkan. Inna fi dhalika la'ayatan liulil albab. Sesungguhnya pada demikian tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai albab, mempunyai akal, lubbun albab, mempunyai akal. Albab tu bukan pintu, albab, babun abwab tu pintu. Ini lubbun abwab, albab, lubbun albab, orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi dalam Quran dia punya intipati dia mengajak manusia menggunakan akal. Jadi kalau kita mengambil manhaj Al-Quranul Karim, kita semua ni lah. Maknanya, walaupun kita tak hafal Quran, walaupun kita tak faham Quran sepenuhnya, tetapi Allah bagi akal kepada kita, kita boleh bersembang, kita boleh berbual dengan masyarakat non-Muslim dan sebagainya, gunakan akal fikiran. Wallahu a'lam.
Allah, itu dia Kita asal kita ni sebenarnya kita boleh berfikir dan juga itulah tindak tanduk kita jikalau Allah sediakan akal fikiran kepada kita. Kita berfikir itu berasaskan agama. Betul. Dan untuk waktu ini Ustaz, mungkin tinggal sedikit masih lagi untuk waktu ini. Untuk pesanan terakhir daripada doktor dan juga kata-kata terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar, penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan perbincangan kita pada kali ini berkait dengan 3 komponen dalam Islam, iaitulah akidah, yang keduanya syariat, yang ketiganya adalah akhlak. Dan dalam akidah ini kita tumpukan perhatian kita kepada usulul akidah, perkara-perkara dasar dalam akidah, ya. Perkara dasar dalam akidah seperti tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Dan perkara syariat kita bagi perhatian kepada usul syariah, ya, dasar-dasar, perkara dasar dalam syariat. Antara yang paling penting menunaikan solat dan berpuasa bulan Ramadan. Kemudian kita hiasi akhlak kita. Jadi gambaran kita bila kita nak bicara tentang Islam sebagai agama kita, al-Islamu dini, agamaku, kita nak kena ada 3 komponen ini, iaitulah akidah, syariat dan juga akhlak. Wallahu a'lam. Amin. Moga kita juga dikuatkan, diberikan juga satu asas yang kukuh apabila kita berasaskan dengan 3 perkara ini. InsyaAllah. Di akhirnya terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga mengikuti bicara kita di waktu ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita. Jangan lupa terus ikuti rancangan Islam Agamaku yang kita bawakan di setiap hari Selasa jam 5.15 petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.